Terima kasih kerana bersama dengan saya, Awesome Archery Malaysia. So hari ini saya nak kongsi lagi dengan anda satu soalan yang kian popular ditanya menerusi page Awesome Archery Malaysia, iaitu tentang apa bestnya, apa seronoknya menggunakan longbow dengan recurve. So yang mana lebih baik, yang mana lebih awesome? So soalan ni semakin lama semakin ramai yang menanya. Jadi saya ingin kongsikan sedikit tentang perbezaan, kerana apa yang saya dapati bila saya menggunakan longbow dan recurve, of course dia ada perbezaan yang sangat ketara. Okey, sekarang saya nak kongsi dulu tentang perbezaan yang ada di tangan saya ni. Sebelah kiri saya adalah longbow dan di sebelah kanan saya adalah modern recurve. So kita lihat secara fizikal dua jenis busur ni apa bezanya ya. Kenapa dari sudut fizikal kita boleh lihat performance-nya pula nanti. Alright, yang pertama adalah kita lihat perbezaan. Yang pertama sekali adalah di bahagian limb ya, untuk melihat longbow dan recurve adalah memang limb ya. So limb longbow dia adalah straight, tip to tip, hujung ke hujung dia straight saja. Jika dibandingkan dengan recurve, dia straight, tapi at one point dia akan melengkung, ada recurve. Alright, so longbow ia limbnya straight dan ia dinamakan reflex. Reflex maksudnya limb tu dia akan menghala kepada pemanah. So dia reflex, okay, dia menghala ke pemanah. Jika recurve dia ada lengkungan, so ia dinamakan deflex. So deflex means dia D and then flex. So dia curving, hujung limbnya akan melawan ya, pemanah. So ini adalah reflex dan inilah deflex. Okey, limb kita dah lihat straight, recurve, reflex dan juga deflex. So reflex dan deflex dari sudut performance kita akan tengok nanti. Seterusnya bahagian window, kalau lihat window ni sama, dia ada window, tapi kebiasaannya longbow tidak menggunakan arrow rest seperti recurve ni. So recurve dia ada arrow shaft, dua-dua ada arrow shaft, tapi yang ni ada arrow rest, okay? Tapi tidak digunakan bagi longbow arrow rest. Okay, secara tradisionalnya, tradisinya, arrow itu diletakkan di bahagian shaft. So cara memegang bow itu juga akan membezakan cara memegang recurve ini, oleh kerana ada beza shaft dengan arrow rest. Kita akan lihat dari sudut stability ya. Okey, seterusnya bahagian limb lagi. Jika recurve dan longbow, perbezaan fizikal yang sangat ketara adalah ketebalan. Ketebalan longbow bahagian limb dengan mana-mana sahaja recurve di dunia ini, bezanya adalah ketebalan. So ketebalan ini sangat ketara. Biasanya tebal limb recurve dengan ni, kalau anda lihat ianya sangat berbeza ya. Nanti anda boleh lihat close up, dia sangat nipis, longbow sangat tebal, dan ia ada melibatkan performance yang saya akan kongsikan. So itu dia secara fizikal yang sangat ketara lah membezakan recurve ini, iaitu reflex, deflex, ketebalan pada limb, okay, ketebalan pada recurve sangat nipis, and then bahagian window, recurve modern biasanya ada arrow shaft, arrow rest, dua-dua ada arrow shaft, tetapi longbow secara tradisionalnya adalah menggunakan arrow shaft sahaja. Alright, so itu secara fizikal jika anda lihat. Okay, so ianya seperti inilah bahagian limbnya, so recurve dan straight. Okay, itu beza bahagian fizikal busur longbow dan juga recurve. Okey, seterusnya kita lihat bahagian fizikal lagi. Oleh kerana
secara format iaitu bahagian window arrow rest ini. Okey, so bila ada arrow rest, okey, saya nak tunjukkan. So bila ada arrow rest, cara memegang bow ini adalah formation kita adalah bila kita pegang, kedudukan posisi bow ini dia kena straight. Dia straight line. Kenapa? Once you draw arrow di atas arrow rest, so tali dengan arrow rest dia kena align. Okey, kena align, dan posisi cara memegang recurve adalah straight. Okey, dan straight ini kerana ada bantuan arrow rest. Beza untuk longbow, cara memegang longbow dengan baik adalah bukan seperti recurve. Kerana recurve ada arrow rest, so memang arrow rest akan membantu kedudukan arrow itu stable. Tapi kalau kita menggunakan longbow, once you pegang longbow, kita tegak, ini bila kita draw, ini akan menyebabkan arrow akan lari side, bergerak. Kerana fungsi longbow, cara memegang longbow itu bukanlah straight, tapi dia mesti 45 degrees. Dia mesti ada sengit dan dia ada V shape kat sini. So arrow dia mesti diposisikan di atas V shape itu. Bagi longbow, bezanya adalah dia tidak straight, dia adalah 45 degrees. Arrow rest akan duduk dan ia ada faktor gravity, dia duduk di bahagian arrow shaft. Okay, so beza recurve dengan longbow adalah straight. Recurve adalah straight. Okay, longbow 45 degrees. Okay, bezanya. Okay, oleh kerana ada arrow rest, arrow posisinya adalah straight. Kerana tidak ada arrow rest, ada arrow shaft saja, mesti ada V shape dan arrow diletakkan di bahagian V shape itu, di bahagian shaft. Okey, seterusnya perbezaan recurve dan longbow. Ada satu istilah yang biasa diberikan oleh pemanah archers di seluruh dunia. Longbow ini ia dinamakan bow yang boleh memaafkan ataupun forgiving bow, rather than berbanding dengan recurve. So apa maksud forgiving? Forgiving ni maksudnya dia ada pantang larang. Okey, so apa pantang larang? Bagi kita tengok bahagian recurve dulu. Pantang bagi recurve, bila formation anda tak stable, tak betul, so dia sangat pantang, dan pantang ini memberi kesan kepada limb. Limb maksud saya adalah kalau formation kita setiap kali kita nak draw, formation kadang-kadang tak stable. Maksudnya kadang-kadang ada terpegang sengit, tangan bergegar, dan macam-macam lagi yang tidak konsisten formation. So bagi recurve, dia tak memaafkan. Pemanah tu maknanya dia memang memberi kesan kepada limb, dan effectsnya daya tahan limb untuk recurve pasti ada problem. Dan situasi inilah yang sebenarnya jika anda mempunyai recurve, dan kalau anda mengadakan program, contohnya ada event, kemudian public yang kita tak tahu macam mana, ataupun tak ada langsung pengalaman memanah, jadi bila mereka menggunakan recurve, walaupun sudah diajarkan sekejap tentang bagaimana nak memanah, tapi formation mereka kadang-kadang memang tidak konsisten, dan mungkin 2, 3, 4 orang pakai dengan formation yang berbeza-beza, effects kepada limb sangat ketara pada masa akan datang. So that's why recurve bow dia tidak akan memaafkan. Alright. Okey, berbeza pula dengan longbow. So longbow adalah forgiving. So forgiving maknanya dia tak ada masalah dengan pelbagai formation yang kadang-kadang
straight, kadang-kadang tak straight, kadang-kadang bergegar ataupun sebab longbow bezanya forgiving ni adalah kerana ketebalan ni, ketebalan lim. So walaupun kita kadang-kadang tali ni once kita draw dia tak straight dengan, dia tak selari dengan lim, so longbow tak ada problem, dia berbanding dengan recurve. So once you draw, dia sengit tali, masih tali dia sengit dengan lim yang sangat nipis, so dia tidak memaafkan. Tapi bagi longbow dia adalah forgiving. Okay, walaupun formationnya tak konsisten, tapi bagi longbow no problem at all, sebab limnya sangat tebal, so dia lebih kukuh dan ianya lebih stabil berbanding dengan recurve. That's why kalau recurve means you have to practice a lot untuk dapatkan muscle memory yang baik, consistency dari sudut formation, dan lepas tu confirm tidak ada masalah. Tapi bagi longbow, pelbagai bentuk formation ataupun tak konsisten, sebab biasanya longbow digunakan untuk hunting. Jadi kedudukan, posisi kadang-kadang ianya mencabar maknanya kita punya consistency formation kita. So ada kadang-kadang terpaksa duduk, baring dan sebagainya. So that's why lim yang tebal ni dia forgive, dia tak ada masalah bagi pemanah yang biasa berhadapan dengan situasi yang mencabar, challenge konsistensi kita. So perbezaan di antara recurve dan longbow dari sudut ketebalan tadi, longbow dia memaafkan, tapi longbow no, tidak memaafkan. That's why kebanyakannya recurve, kalau ada yang crack, ada yang dah mula mengelupas permukaan fibernya, maksudnya adalah sebab faktor tak konsisten tadi. Okay, the last part adalah bahagian performance. So yang ni yang paling dinanti-nantikan oleh semua orang, nak tahu yang mana lebih power dan awesome. Okay, dari sudut performance, saya boleh concludekan, buat conclusion, kesimpulan, longbow dia lebih kepada stabil, kestabilan. Recurve lebih kepada kelajuan, speed. Okay, bila saya sebut longbow pada stabilization, stabilize, recurve adalah speed, bukan bermaksud longbow dia tak ada speed, arrow tu dia tak ada kelajuan yang tinggi. Bila saya sebut recurve ni adalah lebih laju, bukan bermaksud dia tidak stabil. Perbezaan ketara ni adalah sebenarnya bersifat mikro, kecil je, tapi conclusion yang mampu dibuat oleh semua pemanah di dalam dunia ini, kerana berdasarkan pengalaman, observation mereka, akhirnya conclusion itu dibuat. Okay, so idea longbow lebih stabil adalah kerana ketebalan lim yang sangat tebal berbanding recurve. Makna arrow, walaupun bagaimana formation anda, so arrow itu akan tetap stabil berbanding recurve yang limnya sangat nipis. So tetapi kelebihan di bahagian lim yang bersifat deflect ini, so once seseorang tu menarik lim ini, so dia absorb a lot of energy, dan energy tu ditransfer dan memberi momentum yang sangat tinggi, sangat intens kepada arrows. That's why dari sudut speed, deflect lebih laju, dia lebih tinggi energi secara fizikal, secara physics, berbanding reflex. So deflect dan reflect ni memainkan peranan. Tapi yang paling penting sekali adalah yang mana anda lebih pentingkan, kestabilan ataupun speed. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, awal tadi, so kedua-dua ni perbezaannya sangat micro size-nya, tapi yang paling penting dari sudut rasa, yang mana yang patut anda pilih. Saya secara personal, saya lebih pentingkan kestabilan berbanding dengan speed. So tapi dalam masa yang sama, mungkin saya perlukan speed dalam satu situasi yang tertentu, contohnya dalam tournament or anything. Tapi kebanyakannya saya akan banyak berhadapan dengan situasi yang bukan dalam bentuk tournament, tapi lebih kepada way of archery. So kehidupan memanah ni pelbagai situasi.
So kestabilan lah lebih penting berbanding speed bagi saya. Okay, so pilihan kepada anda, speed or stabilization. Okay, speed ini kelajuan ataupun kestabilan. Bagi saya secara personal, dua-dua ni awesome. Dua-dua ni hebat. Dua-dua ini adalah best. Kita cuma perlu membezakannya agar kita dapat sesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi. Harapnya anda dapat membezakan secara fizikal dan juga performance kedua-dua jenis bow ini, dan anda boleh membuat penyesuaian diri terhadap bow yang ada. Tapi kebanyakannya mereka yang memilih bow ni kadang-kadang tidak begitu arif dan perlu mengambil ataupun perlu mengeluarkan tenaga, modal yang tinggi untuk membezakannya. That's okay sebenarnya. Kenapa? Untuk berkenalan kadang-kadang untuk mengenali sesuatu perkara itu kita memerlukan pengorbanan. Okay, semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit gambaran, ya, big map terhadap dua shape, ya, flat dan deflex, dan sebenarnya ada banyak jenis bow yang ada dalam dunia ini. Tapi secara umum beza di antara dua ini harapnya dapat menjadi panduan untuk anda memilih bow yang awesome pada masa akan datang. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.